Kalau kita lihat sekarang, trend berkemping, beriadah, bermalam di luar sangat popular di kalangan kita. Okey, apa masalah dia sebenarnya? Tak ada power, tak cukup power bank, tak ada punca elektrik. Jadi, apakah alternatif kepada masalah ini? Sebelum kita pergi lebih dalam lagi berkenaan dengan power pack ni, anda perlu tahulah beberapa perkara berkenaan power pack di pasaran ni. Di pasaran bermaksud di Shopee dan Lazada lah yang common dengan kita sekarang ni. So dekat Shopee dengan Lazada sekarang tengah banyak berlambak jenis power pack yang ada di pasaran oleh sebab permintaan yang tinggi. Yelah, musim PKP ni ramai sangat yang beriadah di luar bermalam. Jadi masalah utama dia sebab tak ada power. Sebelum tu, terima kasih kerana menonton channel Arul DIY. Jadi video kali ini saya akan menerangkan sedikit penggunaan bateri, jenis bateri yang digunakan pada power pack. Oleh itu, tonton video ini sehingga habis. Seperti yang kita sedia maklum, kebiasaannya orang buat power pack ni ataupun nama lain dia portable battery box menggunakan bateri lead acid. Seperti yang ada air itulah, atau bateri motor apa semua kan. Ini adalah sampel box portable yang di mana casing dia dah dijual siap, tinggal nak pasang saja. Anda boleh letak bateri di dalam ni, bergantung bateri jenis apa nak letak. Ni sebab besar saja. So kalau dulu-dulu beli box besar macam ni, dan kita masuk dalam ni. Okey, itu adalah power pack yang dulu-dulu besar. Sekarang kita nak buat power pack tu yang lebih portable, mudah dibawa, senang simpan. Jadi apa option yang kita ada, pilihan kita ada, iaitu lain tak bukan kita tukar jenis bateri yang lebih bagus, kecil dan lebih lebih tahan. Berbanding kalau kita tengok kat sebelah ni, saya ada bateri lead acid. Okey, berkapasiti 10 ampere per hour. Kalau anda dapat lihat, ini 10 ampere per hour ni boleh tahan berat tau, 12 volt. Macam bateri motor lah. So penggunaan dia hanya mencapai depth of discharge tu 50%. Tak boleh drop gila-gila, tak boleh nak drop sampai drain habis. Bila cepat drain habis, jangka hayat bateri tu makin pendek. Berbanding dengan bateri yang saya nak tunjuk kepada anda, iaitu dipanggil lithium. Lithium ni ada beberapa jenis. Lithium ion ataupun lithium iron ferrum phosphate atau LiFePO4 atau nama lain LFP. So macam telefon kita menggunakan lithium ion. Saya ada juga power pack battery bank menggunakan lithium ion yang saya ada tunjukkan kepada video sebelum ni, power pack camping. Ini adalah power pack yang pertama saya. Ini adalah power pack saya yang saya beli ready made direct daripada China. Bezanya dengan power pack yang saya nak buat, kalau anda lihat yang ini, LiFePO4 memerlukan 4 unit untuk menjadikan kapasiti atau sistem 12 volt. Kalau lithium ion warna biru ni perlukan 3 sahaja. Okey, lithium ion satu sel ni 3.7 volt. Kalau lithium iron phosphate, ianya adalah 3.2 volt. Jadi dia memerlukan 4, lithium ion memerlukan 3. Kalau kita lihat bateri lead acid ni, 10 ampere per hour ni berat tau. Berat. Ada asid dalam ni, air orang panggil, bateri air. Ini pun dah rasanya saya rasa lebih kurang 4 kilo something. 10 ampere per hour yang ni. Akan tetapi bateri ni 50 ampere per hour, 50 Ah. Berat
mungkin dalam 800 gram, 1 kilogram. Kalau menggunakan 4 kilogram, lebih kurang macam tu. Nak compare dengan ni dah lah berat. Kapasiti kecil. Kapasiti yang besar tapi berat hampir sama. Itu perbezaan yang ketara antara nak buat power pack atau battery bank atau power generator menggunakan lithium ataupun lead acid. Okey, dapat Yang seterusnya, lithium iron phosphate juga ada mengeluarkan jenis yang sel kecil-kecil. So macam ni lah. Ni jenis yang orang panggil bateri putin. Beza dia, ini ada 6Ah. Nak compare 6Ah dengan 10Ah ni, jauh beza kan? Kalau saya buat dua, ada lebih kurang 12Ah, 12 ampere per hour. Kalau saya nak buat 10, mungkin memerlukan 8 atau 10. Masih lagi ringan. Nak compare 10 ampere per hour dengan lead dengan lithium 10 ampere per hour, LiFePO4 ni sangat jauh beza. Okay, macam sampel kat sebelah saya ni pun LiFePO4 juga yang besar 200 ampere per hour, tapi yang ni saya banyak gunakan dekat untuk pemasangan sistem solar, power bank solar. Menggunakan ni, kita tak pakai dah VRLA, lead acid ataupun bateri air lah kiranya. Sekarang ni kita dah banyak beralih kepada power pack yang jenis lithium. Okay. Sedangkan kereta Tesla pun menggunakan lithium kan. Okay, power pack ni sebenarnya sesuai untuk digunakan di mana sebenarnya. Dia tak ada masalah selagi anda memerlukan portable, kuasa untuk dibawa ke mana-mana seperti camping, pasar malam, piknik, beriadah dan sebagainya. Itu tergantung kepada kapasiti, berapa banyak yang anda perlukan. Kalau anda nak bermalam, mungkin anda memerlukan 50 ampere per hour hingga 100 ampere per hour sehari. Itu pun kalau anda tak pandai jimat lah. Kalau anda pandai jimat, cas laptop saya sekala. Lepas tu anda boleh menyalakan lampu kurang daripada 50 watt, tak ada masalah pun. 50 ampere per hour tu sangat cukup. So bila dah siang, anda boleh cas menggunakan tenaga solar. Anda boleh beli panel dan sambungkannya ke power pack saja. Selain pada itu, power pack ni anda boleh cas juga guna power charger. Tak ada masalah. Itu adalah antara pilihan-pilihan power pack yang ada pada zaman sekarang. Sekarang saya nak jelaskan kepada anda power pack yang saya akan gunakan adalah dari jenis LiFePO4. Apa maksud LiFePO4 tersebut? Maksud LiFePO4 adalah lithium iron ferrum phosphate atau dikenali dengan nama LiFePO4 ataupun LFP. LiFePO4 ni menggunakan ferrum phosphate sebagai bahan kathod iaitu negatif dan elektrod karbon sebagai anod untuk positif. Apa ciri-ciri LiFePO4 ni? Okey, ciri-cirinya adalah mempunyai ketumpatan kuasa yang sangat baik. Lagipun LiFePO4 ni kurang panas. Kalau anda cas dengan arus yang tinggi, dia tak panas pun. Lagipun dia boleh beroperasi masih baik lagi dalam keadaan cuaca yang panas. Jadi kalau power pack anda simpan dalam kereta, anda jangan risau nak meletup. Berbanding dengan lithium ion, ada berpotensi untuk meletup. Okay, ciri lain, mempunyai kitaran yang cas yang tinggi, iaitu sampai 3C ada, 1C pun ada, ikut spesifikasi lah. Selain pada tu, LiFePO4 ni mempunyai tahap keselamatan yang baik. So, bateri LiFePO4 ni dia dah menepati piawaian ciri-ciri keselamatan pada kita lah. Jenis-jenis LiFePO4 ni ada beberapa. Yang pertama ialah round cell. So, yang bulat macam ni. Ini jenis round cell. Yang kedua jenis soft pack. Dia ada jenis yang nipis. Saya tak ada gambar dekat sini. Yang ketiga prismatic cell. Prismatic lebih kurang macam ni lah.
Okey, jadi kelebihan Live PO4 ni adalah dapat menyimpan jumlah tenaga yang sangat besar. Kemudian dia mempunyai BMS, iaitu Battery Management System untuk perlindungan. Jadi anda tak perlu risau bateri anda tu overcharge, over decharge. Dia ada sampai satu tahap dia mengawal arus keluar dan masuk secara berlebihan. Sekiranya anda membeli bateri Live PO4 yang kembung mungkin sedikit, ada defect, itu mungkin disebabkan oleh over discharge ataupun over charge yang mungkin tidak atau tidak dikawal oleh battery management system. Seller mungkin tak pakai ke sebelum ni, ataupun hilang, ataupun anda mendapat bateri yang second hand pun ada juga. Selain tu, kelebihan dia mempunyai daya tenang 2 kali ganda berbanding pada bateri yang lain. Live PO4 ni mempunyai pemakaian sehingga 3000 life cycle, yang bermaksud 3000 tu kita lebih kurang bahagi dengan 365 hari lah. Kiranya sehari satu cycle. Kita kira kalau bateri ni tahan sehingga 3000 life cycle, 3000 bahagi 365 hari. Kita assume satu hari satu cycle, iaitu berkenaan dengan satu kali charge. So bateri boleh tahan sehingga 8 tahun. 8 tahun berbanding dengan bateri lithium ion yang mempunyai lebih kurang 1000 cycle. Kalau 1000 cycle, kita assume 1000 cycle, kita tengok 1000 cycle, kita assume charge sehari sekali 2 tahun. So kalau telefon ni menggunakan lithium ion, kita boleh assume bateri tahan 2 hingga ke 3 tahun lah, macam tu, sebelum dia drop dia punya performance. Okay, itu secara kiraan logik, kiraan asas berkenaan dengan Live PO4 3000 cycle dengan lithium ion 1000 cycle. Bateri lead acid pula macam mana? Bateri lead acid atau bateri air mempunyai lebih kurang 200 hingga ke 300 cycle saja. Kita kira pula, kita ambil 300 cycle bahagi 365. Kita assume sehari charge 8 bulan je, at least 8 bulan. Itu kalau guna hari-hari. Power pack anda tak guna hari-hari, mungkin seminggu berapa kali saja. Itu assumption saya sajalah, kiraan asas saja. So anda boleh bezakan penggunaan bateri yang sepatutnya yang anda belilah. Anda nak cari power pack atau menggunakan DIY, menggunakan bateri jenis air, acid kan, lithium ion atau lithium ion ferrum phosphate dan PO4. Itu bergantung kepada anda, cara anda nak jimatkan wang. Okey, kelebihan lain, Live PO4 ni cepat mengecas. Kalau anda nak tahu, 50 ampere per hour ni, kalau di charge masuk 10 ampere pump masuk, dia lebih kurang 4 ke 5 jam dah penuh. So kalau anda camping bawa panel solar yang portable, dapatlah masuk 8 ampere sekali charge 3-4 jam. Time terik tu dah cukup dah, dah boleh charge lah, boleh continue. Anda nak bermalam 2-3 hari pun boleh, pun kalau cuaca yang baik. Okey, dari segi berat, macam kita cakap tadi, macam saya info tadi, 40% daripada lead acid atau VRLA dengan kapasiti yang sama. 50 ampere per hour dengan 50 ampere per hour VRLA sangat jauh beza, sangat berat. Kalau anda bawa 50 AH 12 volt, sangat berat. 50 AH Live PO4 baru 5 kilo. VRLA lead acid 50 AH rasa dah 10 kilo tak silap saya, 10 atau 15. Selain tu tidak meletup, selamat daripada kebakaran. Kalau anda pernah tengok beberapa video Live PO4 pengujiannya, ia tak meletup, ia takkan meletup, memang selamat. Bateri diakui sah selamat. Selain tu, dia tak ada pencemaran bahan kimia yang terbebas kat udara. Kalau benda ni anda buat simpan dalam kereta lama ataupun di dalam rumah sebagai tenaga power bank solar, tak ada masalah pun. Apa lagi Live PO4 ni digunakan sekarang? Selain pada penggunaan untuk bawa pergi camping, power pack, bawa portable charge barang-barang elektronik, bawa beriadah, bawa pasar malam, Live PO4 sekarang dah banyak digunakan pada sistem solar sebagai storage bank. Saya sendiri menggunakan Live PO4 di rumah yang kapasiti besar ni lah. Lepas tu di mana penggunaannya lagi, di lampu-lampu jalan, kebanyakannya dah tukar jenis power pack Live PO4.
baru-baru ni saya ada jumpa satu tender. Dia memerlukan spesifikasi menggunakan Live PO4. Lebih ringan, lebih jimat, tahan panas, tak ada masalah letak dekat atas tu. Tak perlu nak maintain selalu. Kalau dulu guna lead acid, kamera dah 6 bulan dah padam. Sebab tak cukup cas lah, tak tahan lama lah. Itu antara masalah-masalah yang sebelum ni menggunakan bateri jenis air atau lead acid lah. So lately ni ada banyak juga penggunaan di UPS. Sebelum ni UPS banyak guna lead acid kan. Jadi pun sekarang dah banyak pembekal menukar kepada Live PO4. Jadi harga dia dah semakin murah sekarang dekat market. Kat pasaran tu dah semakin murah. Jadi sebelum anda nak membuat power pack DIY, anda nak beli power pack yang dah ready dekat market, anda kena pasti dahulu bateri apa yang digunakan di dalamnya. Sama ada menggunakan lithium ion, Live PO4 ataupun lead acid, macam tu lah. So sebenarnya bagi saya lebih nak lebih tahan lama dan mudah. Bukan semata-mata sebab harga, tapi dari segi ketahanan, safety yang pentingnya. Itu tujuan utamanya. Dari segi kapasiti pula, itu bergantung kepada kita nak buat berapa besar yang kita nak. So kalau video akan datang, saya akan buat proses A to Z macam mana power pack DIY yang saya akan siapkan. Saya akan kongsikan kepada anda. Video akan datang DIY power pack Live PO4. Okey, setakat ni saya harap info ini memberi manfaat kepada anda. Satu panduan untuk mencari power pack di pasaran. Saya harap anda tidak tersalah membeli. Buat pilihan yang bijak orang kata. Kalau anda mampu setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali tukar power pack, tak apalah kan. Tukar power bank kan. Tak apa, tak ada masalah. Itu lain cerita. Semoga info ini memberi manfaat kepada anda. Tunggu video seterusnya. Dalam episod akan datang, DIY power pack Live PO4. Saya harap info ini membantu anda. Jangan lupa share, like dan subscribe Arul DIY. Semoga kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.